Bila pergi dekat sana, saya bagi tahu demand-demand saya. Yang pertama, saya nak rumah yang dah sedia dengan aircon. Itu yang pertama lah. Yang kedua, saya nak rumah tu dah ada wifi. Yang ketiga, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Ashraf Jeffrey, yang mana channel ni bersifat podcast. Anda tak nak tonton pun tak ada masalah. Anda buka dan dengar apa yang saya nak membebel. So, dalam video kali ni saya nak kongsikan dengan anda pengalaman saya cari rumah dekat Jepun. Bukan beli just untuk sewa sajalah. Saya pergi dekat Jepun sebagai seorang pelajar. Bila sampai dekat sana, senior saya dia dah tolong uruskan semua benda lah. Rumah mana kami nak duduk pun dia dah macam ada tempat yang dia nak recommend, which is itu adalah rumah turun-temurun dekat Jepun. So, saya belajar dekat Takushoku University. Saya duduk dekat Hachioji. Lagi kecil kalau kita panggil tempat tu. Dia punya stesen kereta api yang paling dekat ialah Hazama ataupun Takao Eki lah. Jadi Hachioji ni dia punya kawasan adalah yang paling hujung dari Tokyo. Dia paling hujung dari Tokyo. Ada, kalau Kelantan kita boleh ibaratkan dia macam Gua Musang lah. Tapi walaupun kita kata dia paling hujung dari Tokyo, of course dia lagi membangun dari Kota Baru. So, and just a fun fact, saya ingatkan saya duduk dekat Tokyo, jadi saya banggakan saya duduk dekat Tokyo, Hachioji. Tapi rupa-rupanya orang Tokyo betul, dia tak anggap Hachioji sebagai salah satu dari Tokyo. Bagi mereka itu dah terlampau hulu, orang kata. So, saya duduk dekat Hachioji tu. Duduk masa mula-mula sampai dekat Jepun, senior pun dah bagi tahu kena duduk dekat rumah ni, and kita orang duduklah dekat rumah tu, which is memang mindset sebagai seorang student ni kita nak yang murah tau. Anything kita nak yang murah. Saya masuk dalam rumah tu 3 orang, kita kongsikan dengan kawan-kawan yang lain. Dia punya rumah tu ada 3 bilik. Saya duduk di bilik yang besar. Lepas tu kawan saya seorang lagi pun ada 1 lagi bilik besar, dan ada seorang dia duduk dalam bilik yang kecil lah. So, bilik yang besar saya ni dia punya lantai tu jenis flooring. Dia bukan tatami. Kawan saya seorang lagi dia duduk atas tatami. Saya jenis flooring, and dia sejuk sikit kalau nak dibandingkan dengan kawan saya yang satu tu. Tapi apa yang menarik disebabkan mindset nak murah ni, kami setuju untuk ambil rumah tu walaupun dia tak ada aircon. And masa tu kita mula-mula sampai dekat Jepun, kita tak tahu apa-apa, and kita sampai masa musim bunga, musim sejuk ke arah musim bunga macam tu. So, kita tak terfikir langsung tentang aircon, aircon penghawa dingin tu. Jadi bila sampai musim panas, panas Jepun memang menguji kesabaran. Dia bukan macam panas Malaysia. Dia memang satu panas yang menyekitkan, yang menyakitkan kita. Perasaan dia saya tak boleh nak cerita kepada anda. Macam kita punya sakit lah. Susah nak explain kepada anda, and tak best. Panas Jepun tak best. Even orang Jepun dia akan keluar dari Jepun pergi ke negara-negara lain. Even mereka lagi suka Malaysia, datang ke Malaysia. Malaysia ni kita rasa panas kan, tapi panas Malaysia actually panas yang selesa. Kecuali anda duduk berjemur bawah matahari, itu masalah anda lah. Tapi kalau anda duduk di dalam bangunan walaupun tak ada penghawa dingin, itu lagi best kalau nak dibandingkan dengan Jepun musim panas. So, bila sampai musim panas ni, apa yang saya buat, saya beli 2 biji kipas yang stand tu, cuma yang kecil. Satu saya halakan dekat kaki, dan satu lagi saya halakan dekat kepala. And saya tak pakai baju. Itu pun panas lagi sebab saya gemuk kan. Itu pun panas lagi. Dan bila saya dah start kerja dekat Jepun, saya dihantar ke Fukuoka dari Tokyo. HQ company saya dekat Tokyo, dekat Shinjuku. And bila saya dah lulus dia punya probation period tu, dia hantar saya ke Fukuoka. And dekat Fukuoka tu saya kena cari rumah sendirilah. Bila pergi cari rumah tu, kita boleh pilih lah condition rumah. Dia tak macam Malaysia. Malaysia dia macam tak ada satu standard punya style untuk kita cari
bagi sewa rumah kan. Tapi dekat Jepun ni dia ada company yang memang dia punya cara offer kepada kita rumah sewa dan sebagainya memang profesional habislah. So bila pergi dekat sana, saya bagi tahu demand saya. Yang pertama, saya nak rumah yang dah sedia dengan aircon. Itu yang pertama lah. Yang kedua, saya nak rumah tu dah ada wifi. Yang ketiga, saya cari dua ni sajalah. Ini dua condition yang saya nak. Harga berapa saya tak kisah langsung. Yang penting ada dua benda ni, ada aircon and ada wifi. Saya tak nak pergi subscribe internet sebab benda tu leceh kan. So saya jumpa rumah tu dalam 60,000 yen, lebih kurang macam tu. Kalau convert ke Malaysia, saya tak ingat harga duit Jepun sekarang. So Jepun dia punya mata wang tu maybe anda tahu dia adalah dalam bentuk yen 50,000 So 60,000 ke 50,000 saya tak ingat macam tu, tapi dia lebih kurang dalam 1,800 ringgit Malaysia lah. Itu kalau saya letak 50,000 yen ataupun bahasa Jepun kita sebut sebagai gokmang yen kan. Lepas tu maybe ada yang tanya kan macam mahalnya habis cerah 1,800 kan untuk sewa seorang saja and bilik dia tak besar just dua rumah tu dua kali ganda bilik saya ni ataupun 3 kali ganda, dia memanjang macam tu, tapi saya rasa macam 2 kali ganda sajalah, sangat-sangat kecil but best untuk duduk seorang diri. Dia macam studio house macam tu, tingkat 7 saya ingat lagi, tingkat 7 bawah tu ada kedai pizza. Saya tak pernah beli pizza dekat situ sebab saya malas nak tanya halal ke haram ke, saya tak nak tanya, so senang kita tak payah beli kan. So jumpa rumah tu and jumpa harga dia macam saya bagi tahu tadi sekitar 1,800 ataupun 2,000 ringgit Malaysia. Cuma yang best dengan company saya ni, dia akan bagi subsidi rumah. Subsidi rumah tadi 60,000 yen sebagai contoh, dia akan bayar 40,000 yen. Jadi saya just perlu bayar 20,000 yen, which is 20,000 tu sekitar 734 ringgit Malaysia lah. Memang best gila. Adakah semua company Jepun macam tu? Jawapannya tak. Kawan saya ada yang kena bayar semua benda sendiri, company tak bayar apa-apa. That's why kalau anda nak pergi kerja dekat Jepun, anda kena check company tu offer apa kepada kita. Kenapa saya sebut kalau anda nak kerja dekat Jepun, adakah possibility untuk anda kerja dekat Jepun? Jawabnya yes. Sebelum pandemik sebenarnya orang Jepun kerajaan Jepun memang ada buat satu program yang mana dia ambil orang-orang dari negara macam Malaysia untuk kerja dekat sana, akan bagi kursus dan sebagainya. Tapi program tu dihentikan disebabkan pandemik ni. InsyaAllah kalau dah habis pandemik ni, peluang untuk anda ke sana pun ada. Yang tu nanti kita cerita pada masa akan datang lah kan. So bila saya dah dapat rumah tu, memang layan gila, best gila. Anda bayangkan, saya cari dua tadi saya cari yang ada aircon dan juga ada internet. Internet dia tak laju lah, dalam 3 megabit per second. Boleh lah main Ragnarok. Masa tu saya memang gila main Ragnarok lah. Then dia ada bagi extra, bukan extra lah, rumah tu dia dah datang dengan satu lagi condition, which is air tak perlu bayar langsung. Dia macam percuma. Gunalah banyak mana kau nak guna. But saya tak guna air banyak sangat lah. Cuma best. Rumah baru saya duduk tu, saya memang enjoy gila. Masuk je musim panas, every day non-stop saya akan bila saya ada dekat rumah, saya tak akan tutup aircon. Bil elektrik mahal macam mana pun saya tak kisah, sebab yang penting saya enjoy. Saya kerja penat-penat ni nak dapat duit, bukan nak simpan. Saya nak guna duit tu untuk kesenangan hidup saya. That's why saya tak kisah sangat. And musim sejuk pun dia membantu, sebab aircon dekat Jepun kita boleh tukar dia kepada heater. Walaupun saya tak guna sangat, saya ada masalah dengan kulit kering. Jadi bila pakai benda tu, dia akan menyebabkan saya sakit lah, kulit-kulit sakit ya, especially saya punya tapak kaki tu, dia akan jadi gatal gila. Dan bila saya garu, dia jadi macam dah apa kita cakap, macam dah rosak saya punya kaki ketika tu. So itu pengalaman saya cari rumah dekat Jepun. And itu bila kita pergi kita cakap syarikat-syarikat yang bagi sewa rumah ni, kita akan nampak betapa profesionalnya rent mereka, servis cari rumah mereka. Mereka siap ada peta bandar dan ada macam bulatan tempat yang ramai orang dan sebagainya. Tempat yang saya duduk tu consider sangat-sangat bagus, sebab saya just perlu jalan sekitar 200 meter ke Hakozaki Station dekat Fukuoka.
Seriously, kalau anda tanya saya, Abang Cerah nak pergi kat mana? Kalau diberi peluang pergi ke Jepun sekarang, Abang Cerah nak pergi ke mana? Mesti saya jawab Fukuoka. Walaupun bagi setengah orang dia tak nampak Fukuoka tu ada kelebihan compare dengan Osaka, Hokkaido ataupun Tokyo. Fukuoka seriously nothing lah. Tapi benda tu dia more to sentimental value kepada saya, dan saya tahu kita kata lubang-lubang tikus dekat sana lah. So rumah saya ke Hakozaki Station tu lebih kurang dalam 200 meter. Rumah saya ke masjid Fukuoka 200 meter juga. Rumah saya ke kedai kari ada dua kedai kari, satu dekat belakang rumah, satu lagi kat depan rumah, 200 meter juga. Tempat saya ke tempat kerja saya itu dalam 2 kilometer, and setiap hari saya pergi kerja dengan basikal. Dari rumah saya akan gatih basikal sampai dekat tempat kerja saya dengan kod, nampak kacak dekat situ. And yang menariknya, saya dapat claim. Saya dapat claim, dia macam apa, pengangkutan lah. Kita boleh claim pengangkutan. Bukan minyak, dia kira saya punya kadar tu dia kira dengan kadar minyak semasa lah. Tapi saya pergi dengan basikal and saya dapat claim benda tu. That's why bagi saya company saya memang best lah. Memang best gila. Cuma yang saya masuk 30 orang, sebelum ni saya ada kongsikan dengan anda, saya masuk ke company tu ada 30 orang. Saya orang Malaysia dan ada 2 orang Thailand, yang selebihnya orang Jepun. Setakat hari bulan ni 14 hari bulan 1, saya maklumat terbaru yang saya dapat, daripada 30 orang tu hanya tinggal tak sampai 10 orang kekal dekat sana. Kalau ada orang kawan-kawan anda kata orang Jepun dia setia, dia mesti kekal dekat Kaisha tu, dekat company tu sampai dia matilah, ketahuilah yang maklumat anda dapat tu adalah maklumat yang lama. Wakamono dia, orang muda dia yang sebaya dengan saya, dan of course yang lagi muda dari saya, dah tak ada istilah loyalty macam samurai dululah. Yang tu kita cerita pada video seterusnya. Itu sahaja, ini sahaja untuk video kali ini. Kalau anda suka dengan video ni, jangan lupa untuk like dan share. Terima kasih kerana menonton. Merhaba, jumpa lagi.